Khidmat kaunseling disediakan bantu penduduk terjejas banjir berdepan trauma. Perkembangan Berita Negeri di bawah Bayu petang ini langsung bersama Jovina Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, Sahih. Penduduk terjejas banjir yang mengalami trauma akibat bencana tersebut boleh mendapatkan khidmat kaunseling. Kaunselor Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah bersedia membantu bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan seperti biasa. Saya juga telah pun berbincang dengan pengarah kebajikan mengenai bantuan dari segi kaunseling kepada bangsa-bangsa banjir. Saya telah pun mengarahkan pengarah JKNS supaya dapat melawat semua rumah-rumah yang terkesan ataupun terjejas oleh banjir baru-baru ini agar perkara-perkara seperti jangkitan penyakit dan sebagainya tidak merebak. Datuk James yang juga Exco Kesihatan Negeri ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Dewan Kampung Baba Pinampang. Kami bersyukur dan terima kasih kepada kerajaan NGO ataupun daripada kebajikan telah bersedia untuk datang membantu kepada rakyat. Bukan saja rakyat yang tinggal di sini, tapi rakyat yang menumpang di sini yang berasal dari Sugut ataupun Biluran. Saya berterima kasih kepada kerajaan sebab menyalurkan bantuan makanan sama air itu. Terima kasih kepada kerajaan pada hari ini kerana bantuan banjir ini telah sampai kepada kampung kami untuk semua masyarakat di sinilah. Jadi oleh kerana banjir yang tiba-tiba datang dengan secepat masa begitu tidak dapat membuat apa-apa. Seramai 158 ketua isi rumah KIR menerima bantuan berupa bakul makanan, beras dan air mineral. Banjir kilat yang melanda beberapa daerah di negeri ini pulih sepenuhnya. Kesemua 4 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di 3 daerah juga sudah diisytihar tutup petang semalam. Kini tumpuan diberikan kepada kerja-kerja pembersihan pasca banjir di kawasan terlibat. Tinjauan kru RTM ke daerah Penampang mendapati rata-rata penduduk terjejas banjir berhadapan tugas berat untuk membersihkan kediaman masing-masing. Actually, memang sini selalu banjir juga. Cuma itu banjir kita boleh expect lah sampai mana kan. Masih lagi sebab tiada barang yang boleh save di dalam. So kena pilih satu-satu barang mana yang mau, mana yang tidak, kena buang lah. Memang rasa sangat sedih lah. Because this one is first happen yang paling worst lah dalam hidup saya. Kami tidak dapat buat terus-menerus because dia terlampau licin kan. So karena kami ambil take time juga lah. Habis kami berapa orang saja kan. So my brother pun kerja, my son juga kerja. So pelan-pelan lah tu tenaga memang penat. Ini hari sampai malam ni hari kita kasih bersih ni kawasan ni. Selama ni rumah kena bikin kan. Ni rumah sudah lebih kurang 60-70 tahun lah rumah nenek saya ni kan. Belum pernah banjir. Tapi kali ini dia memang banjir lah. Ni kali banjir sampai pinggang lah. Sampai pinggang di sini. Daerah Penampang antara kawasan paling terjejas akibat bencana banjir kali ini selepas hujan berterusan petang Ahad lalu. Selain merosakkan harta benda, banjir di daerah ini turut mengorbankan seorang penduduk. Jangkitan penyakit gastroenteritis AGE boleh menyebabkan dehidrasi teruk, rencatan, gangguan elektrolit dan kegagalan buah pinggang serta kematian. Kanak-kanak antara golongan berisiko komplikasi serius disebabkan sistem imun dan perkembangan usus yang belum matang. Satu lagi kumpulan yang berisiko adalah kumpulan yang mempunyai imuniti yang badan yang sangat rendah. Contohnya orang yang berusia ataupun kepada macam pesakit-pesakit HIV ataupun pesakit-pesakit yang telah menerima kemoterapi yang di mana sistem imun mereka sangat rendah. Ada juga setengah macam yang pesakit diabetes mellitus ataupun pesakit jantung ataupun pesakit buah pinggang pun ada risiko yang tinggi juga. Dr. Emelina Tan Pei Zhu ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita #Kita Kongsi di Konti Sabah FM. AGE boleh tersebar melalui makanan dan peralatan yang tercemar, kontak rapat selain gagal mengamalkan kebersihan diri. Antara simptom AGE adalah muntah, cirit-birit, loya, demam,
sakit badan, lesu serta hilang selera makan. Pesakit AGE boleh dirawat dengan meningkatkan pengambilan air sekiranya tidak memerlukan rawatan, rehidrasi dan pengambilan antibiotik. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berusaha meningkatkan kesiapsiagaan aset di Armada Timur melibatkan kawasan Kota Kinabalu dan Sandakan. Langkah itu penting bagi memastikan semua aset bersedia digerakkan pada bila-bila masa. Dalam tempoh 3 tahun, kekuatan aset TLDM akan bertambah dengan kehadiran kapal-kapal baharu. Di sini kita ada pusat latihan kapal selam khas kan, dan juga pangkalan kapal selam. Sabah ni the one and only pangkalan kapal selam di seluruh Malaysia ni yang serba lengkap di Kota Kinabalu. Tan Sri Abdul Rahman ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu untuk memaklumkan tentang persaraannya pada 1 Disember 2024. Seramai 1,064 pesakit batuk kering atau TB di negeri ini menerima skim allowance TB dan allowance ganti tambang sebanyak RM400 seorang. Para penerima merupakan sebahagian daripada 5,800 pesakit TB yang direkodkan di negeri ini tahun lalu. Tujuan dia untuk supaya pesakit itu terus datang ke klinik untuk menerima rawatan supaya dia akan sembuh mengikut dia punya jadual lah. Julius ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan kepada Tun Johar mengenai perkembangan terkini aktiviti Sabata. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk saringan penyakit TB dalam kalangan masyarakat dan seminar kesihatan bagi meningkatkan kefahaman penduduk setempat mengenai penyakit TB termasuk di luar bandar. Sambutan Ma'al Hijrah 1446 Hijrah 2024 Masihi peringkat negeri Sabah akan berlangsung di Dewan Masyarakat Papar Ahad ini. Majlis kesyukuran doa akhir tahun dan awal tahun Hijrah akan diadakan di Masjid Negeri Kota Kinabalu pada 5 petang Sabtu. Pelbagai acara siap diatur bagi mengimarahkan sambutan itu yang dijangka dihadiri 4,000 pengunjung. Antaranya ceramah khas Ma'al Hijrah yang akan disampaikan Timbalan Mufti Negeri Pahang, Ustaz Datuk Badli Shah serta penyampaian beberapa anugerah termasuk tokoh Ma'al Hijrah, Anugerah Khalid Al-Walid dan Anugerah Abdul Rahman Ruf. Saya mengambil kesempatan inilah untuk mengalu-alukan semua masyarakat Islam khususnya di sekitar daerah Papar itu untuk ramai-ramai untuk hadir pada 7 hari bulan. Jumain yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri 2024 memberitahu media selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Setiap jabatan persekutuan di negeri ini diminta membuat satu inovasi bagi jabatan masing-masing agar konsep Malaysia Madani mudah diterjemah kepada pencawat awam. Saya berharap bahawa ketua-ketua jabatan dapat berbincang, dapat menghayati dan dapat mengembangkan penghayatan tersebut di peringkat jabatan dan antara jabatan supaya perkhidmatan awam persekutuan di negeri Sabah dapat dipertingkatkan lagi. Datuk Magzan ditemui pemberita selepas mesyuarat perhubungan ketua-ketua jabatan persekutuan dan Badan Berkanun Persekutuan Sabah. Terdapat 109 jabatan persekutuan, 59 badan berkanun persekutuan, 439 cawangan jabatan persekutuan dan 53 cawangan badan berkanun persekutuan di seluruh negeri. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Jovi.